Assalamualaikum and hello guys. Pada video kali ini aku akan bercakap tentang konspirasi perisik Israel. This is not ASMR. Jadi siapa Eli Cohen ni? Eli Cohen merupakan seorang perisik Mossad iaitu intelligence Israel. Jadi dia diberi misi untuk ke Syria dan mengambil maklumat di Syria dan diberi kepada pihak Israel. Jadi sebelum dia ke Syria, dia dah pun ke beberapa tempat lain seperti Argentina. So sebelum dia memulakan misi dia dah pun menjalani latihan di pusat latihan perisik di Israel. Dan sepanjang latihan tu, apa yang dia belajar? Dia dilatih cara untuk mengenal pasti siapa yang mengekori dia. Dia dilatih cara untuk menghantar mesej menggunakan transmisi radio. Dia dilatih cara untuk menggunakan Morse code. Jadi itu adalah antara latihan-latihan yang diberi kepada Eli Cohen. So bermulalah misi dia di Syria. Jadi sepanjang misi dia menggunakan nama Kamil Amin Thabit dengan watak sebagai seorang businessman yang tinggal di Argentina dan ingin kembali tinggal di Syria. Jadi dengan watak yang digunakan sebagai seorang businessman yang bergaul dengan orang setempat, dia bukan saja dapat menjalinkan hubungan dengan orang setempat di situ, tapi dia berjaya menjalinkan hubungan dengan orang atasan di Syria seperti tentera dan juga ahli politik. Jadi ini bagi advantage dekat Eli Cohen untuk mudahkan lagi misi dia dapatkan maklumat dan diberi kepada pihak Israel. Bukan setakat itu, dia menjadi penasihat di Syria dan sampai satu tahap dia mahu dilantik untuk menjadi Menteri Pertahanan Syria. Jadi apa yang hebat sangat dengan Eli Cohen ni? Antara perkara yang membanggakan pihak Israel bukan saja dia dapat menjalinkan hubungan dan mendapat kedudukan di dalam kerajaan Syria, tapi dia dapat akses ke kawasan-kawasan yang orang lain tak boleh pergi. Antaranya adalah Bukit Golan. Jadi kisah dekat Bukit Golan ni adalah antara kisah yang membanggakan pihak Israel. So kalau korang pernah baca tentang 6 Days War ataupun Perang 6 Hari, antara penyumbang kemenangan kepada pihak Israel adalah Eli Cohen. So apa yang dia buat masa dia pergi dekat Bukit Golan tu, dia dapat tengok macam mana keadaan di Bukit Golan, macam mana tentera kawal dekat kawasan tu. Dan masa dia dekat situ, dia tengok dengan keadaan tentera yang duduk jaga dekat tengah panas. So dia cadangkan untuk tanam pokok dekat kawasan tu, dan cadangan tu diterima. Jadi apa yang dia buat? Dia bagi tahu pihak Israel, dia kata kalau korang nak serang Bukit Golan tu, korang aim dekat pokok. Sebab apa? Sebab tentera duduk kat situ. So berlakulah perang 6 hari dan korang tahulah siapa yang menang. Pihak Israel menang masa perang 6 hari tu. Jadi sebahagian kawasan Bukit Golan tu dikuasai oleh pihak Israel. Right. Lupa pula nak tunjuk gambar Bukit Golan. So ini adalah peta Bukit Golan. So yang tengah-tengah ni, inilah Bukit Golan. Dia terletak antara Syria dan juga Israel. Jadi nak dipendekkan cerita, macam mana Eli Cohen ni boleh kantoi dengan kerajaan Syria? Ada satu masa ni, pejabat kedutaan kalau tak silap, diorang komplain tentang masalah connection. Jadi apa yang pihak Syria buat? Diorang shut down connection dekat kawasan tu, dan diorang menggunakan ada satu alat tu untuk detect any illegal radio transmission. So diorang round dekat kawasan-kawasan tu dan diorang bawa alat tu sekali untuk detect kalau ada illegal radio transmission. Dan diorang dapat detect, guys. So dekat mana diorang dapat detect tu? Dekat dengan apartmen Eli Cohen. So bila diorang dapat detect, benda tu macam pelik lah kan, sedangkan diorang dah shut down semua. Sepatutnya tak ada radio transmission. So diorang masuk dekat apartmen Eli Cohen dan diorang dapat tangkap Eli Cohen. Dekat situ ada maklumat-maklumat kerajaan Syria, ada alat yang digunakan oleh Eli Cohen untuk communicate dengan Mossad di Israel. So pengakhiran Eli Cohen ni berakhir dengan hukuman gantung sampai mati, yang mana dia dihukum gantung sampai mati di khalayak ramai. Jadi itulah sedikit sebanyak kisah seorang perisik Mossad Israel yang bernama Eli Cohen. Stay safe, stay at home. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.